Dengan semua itu, tambahan pula dengan ketegasan para sahabat, dengan keberanian mereka, bukan setakat solat saja, keluar berperang, angkat senjata, bukannya pergi deal berdamai dengan musuh dan sebagainya. Tak ada semua tu. Sebab tu disebutkan ini ibadana uli ba'sin syadid. Mereka ini hamba-hamba Allah, bukan takat hamba-hamba Allah saja, bukan mereka yang solat, bukan mereka yang qiyam lail, bukan mereka yang baca Quran saja. Uli ba'sin syadid, tegas dan juga garang, bengis. Kongsikan kepada anda ayat Al-Quran sambungan daripada semalam, di mana semalam kita telah cerita tentang apa? Kita telah cerita bahawa Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat Islam telah diceritakan bagaimana kaum Yahudi ini mereka akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Dan Allah sebutkan Al-Quran, wa qadayna ila bani Israel, dan kami beritahu kepada Bani Israel, fil kitab la tufsidunna fil ard, dalam kitab mereka bahawa mereka ini akan melakukan 2 kerosakan, wa ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka ini akan berlaku angkuh, 'uluwan kabira, dengan setinggi-tinggi keangkuhan. Dan kita lihat hari ini negara yang sedang wujud dan menjajah dan melakukan kerosakan dan juga bersifat angkuh adalah juga Israel. Allah sebut Al-Quran, wa qadayna ila bani Israel, negara yang sedang wujud ini juga adalah Israel. Jadi mereka ini telah melakukan 2 kerosakan. Kerosakan yang pertama dengan jenayah mereka yang sangat banyak, membunuh para sahabat, cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW banyak kali, merosakkan kehidupan penduduk di Madinah dari segi ekonomi, dari sudut agama, dan juga dari sudut banyak lagi, dan banyak juga sudut-sudut yang lain. Dan pada ayat kali ini kita akan ceritakan bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan kerosakan pertama Yahudi di Madinah. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Firman Allah Ta'ala, fa idza jaa'a, idza ni menunjukkan masa hadapan. Fa idza jaa'a wa'du ulahuma, apabila telah datangnya wa'du, janji Allah, ulahuma, yang pertama daripada yang kedua. Kita sebutkan tadi yang pertama yang kedua. Kenapa dia pertama yang kedua? Sebab janji Allah Ta'ala dalam ayat sebelum ini, la tufsidunna fil ardi marratain, orang Yahudi ini akan melakukan kerosakan 2 kali. Jadi setiap kali datangnya janji Allah ini yang Allah hantarkan, ia adalah untuk menghapuskan kerosakan Bani Israel yang 2 kali itu. Jadi ayat ini menceritakan apabila datangnya janji Allah yang pertama, iaitu janji Allah untuk menghapuskan kerosakan Bani Israel yang pertama daripada yang kedua. Maksudnya nanti akan ada lagi yang kedua untuk menghapuskan kerosakan Bani Israel yang kedua. Fa idza jaa wa'du ulahuma, Pak itu disebutkan yang pertama dari yang kedua. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum. Kita sebutkan sebelum ini bahawa dalam episod surah Al-A'raf bahawa apabila Allah sebutkan ba'athna, ia maksud Allah betul-betul menghantarkan mereka. Ianya maksudnya Allah betul-betul memilih mereka sebagai satu kemuliaan, sebagai satu bentuk untuk mengangkat darajat mereka. Ba'athna 'alaikum, kami menghantarkan kepada mereka. Alaikum ini adalah satu bentuk penyesaan. Al-Quran hujjatul laka au alaika. Quran ni adalah hujah kepada engkau, laka au alaika, ataupun ke atas engkau. Maksudnya Quran ini akan menjadi hujah ke atas engkau, dia akan menghukum engkau. Ayat ini mengatakan apa? Ba'athna alaikum, Allah menghantarkan hamba-hambanya alaikum, ke atas kamu. Kamu yang dimasukkan dalam ayat ini adalah kaum Yahudi. Yang kita sebutkan sebelum ini, ba'atha itu, ba'ath ini adalah hanya untuk Allah pilih sahaja. Siapa yang Allah pilih?
para sahabat, betul. Tapi bagaimana perkataan yang menunjukkan betul-betul Allah memilih mereka? Bagaimanakah perkataan yang digunakan dalam firman Allah yang akan saya baca ini menunjukkan ada satu kemuliaan untuk mereka? Allah sebutkan apa tadi? Ba'athna alaikum ibadan lana. Ibadan lana. Apa maksud ibadan lana? Ia bermaksud hamba-hamba kami. Allah menyandarkan hamba-hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibad, hamba-hamba, lana, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu kemuliaan. Ini adalah satu perkara yang mengangkat darajat mereka yang Allah hantarkan. Sebab apa? Lana itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga menguatkan lagi pendapat ulama kontemporari yang mengatakan bahawa hamba-hamba Allah yang dihantarkan untuk menghapuskan kerosakan pertama Bani Israel, mereka ini adalah orang-orang beriman dan mereka ini berada di Madinah. Dan ulama kontemporari juga mengatakan bahawa ibadan lana, hamba-hamba kami ini, mustahil kalau kita nak kata mereka ini adalah kaum-kaum yang menjajah Yahudi pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan. Bolehkah kita kata bahawa Nebukadnezar ataupun Bakhtasar, kerajaan Babylon, ataupun pemerintah Rom, pemerintah Yunan, pemerintah banyak lagi pemerintah-pemerintah yang lain yang mereka ini menjajah bumi Palestin dan mereka ini menghalau orang Yahudi? Adakah mereka ini merupakan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT, menyembah berhala dan sebagainya, dan mereka ini melakukan maksiat, mereka ini melakukan pelbagai lagi perkara-perkara yang tidak boleh diterima dari Islam? Adakah kita nak gelar mereka ini sebagai ibadah lana? Adakah kita boleh menggelarkan mereka sebagai hamba-hamba Allah? Adakah kita boleh gelarkan mereka bahawa mereka ini adalah mereka yang Allah pilih untuk menghukum Bani Israel? Tidak masuk akal, tidak boleh diterima. Tapi sudah tentu ini ada kajian-kajian akademik ini tertentu. Saya memilih kepada anda, saya memudahkan kepada anda pilihan yang supaya kita senang faham apa yang Allah SWT maksudkan dalam ayat ini. Jadi kita baca dari awal. Fa'idha, idha ni menunjukkan masa hadapan. Idha ja'a wa'du ulahuma, apabila datangnya masa hadapan nanti, janji Allah yang pertama dari yang kedua. Yang kedua akan berlaku pada zaman sekarang, insya-Allah. Ba'athna alaikum, Allah memilih hamba-hambanya dan Allah betul-betul ingin mengangkat kemuliaan mereka. Allah menghantarkan mereka alaikum kepada kaum Yahudi. Ibadan lana. Ibadan lana ini bermaksud para sahabat. Siapakah para sahabat? Mereka adalah Umar Al-Khattab, mereka adalah Abu Bakar, Uthman, Ali dan sebagainya. Uli ba'sin syadid, mereka ini sangat tegas dan bengis. Apa maksud tegas dan bengis ini? Mereka ini sangat hebat. Mereka ini sangat kehadapan dari segi keberanian, dari segi kekuatan. Sampaikan, kalaulah kita tengok sejarah para sahabat sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan, mereka ini siapa? Mereka ini tidak pun ditakuti oleh musuh. Rom tak tengok pun para sahabat ni, Farsi tak tengok pun para sahabat ni. Mereka tak tahu pun ada tamadun yang besar yang boleh mungkin mengancam mereka, Rom dan Farsi. Sebab tu mereka tak jajah awal-awal, mereka biar je dulu. Tetapi kita lihat bagaimana Allah SWT menghantarkan mereka. Ba'athna alaikum, Allah memilih mereka daripada tiada apa-apa, daripada kerajaan Mekah, Madinah yang mungkin orang tak pandang pun, tetapi disebabkan Allah pilih mereka, Allah angkat mereka. Mereka bukan sahaja dipilih oleh Allah Ta'ala, mereka bukan sahaja membawa risalah Nabi Muhammad SAW, mereka juga uli ba'sin syadid, mereka ini sangat tegas dan bengis. Mereka ini ditakuti oleh siapa? Oleh kerajaan-kerajaan yang di sekeliling mereka, di Rom dan juga Farsi. Itu kerajaan besar yang ada ratusan ribu tentera, yang ada tamadun yang besar. Apatah lagi Yahudi yang berada di Madinah. Mereka lagi-lagilah takut dengan para sahabat. Sungguh pun begitu, mereka masih melakukan kerosakan. Mereka masih cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka masih tidak mahu menerima risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tidak akan cerita kat sini kisah-kisah peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Khaybar dan sebagainya. Sebab kisah-kisah ini memang kita akan melihatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat tegas dan juga bengis. Contohnya adalah kisah Bani Quraidah.
apabila berlakunya peperangan Ahzab, kita lihat antara kaum Yahudi yang cuba untuk memusnahkan Madinah adalah Bani Quraidah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan kerjasama antara kaum musyrikin Mekah. Dan benda ni bukan benda kecil tau. Kalau benda ni berjaya untuk dijadikan satu perancangan, kalau perancangan ini berjaya dijalankan, maka tamatlah riwayat Nabi Muhammad SAW, tamatlah riwayat bumi Madinah, kerajaan Islam pertama yang terdiri di atas muka bumi ini. Dan apa yang sahabat radhiyallahu anhum hukum mereka, apa kata Sa'ad bin Mu'adh? Mereka menyembelih semua lelaki-lelaki yang terlibat dalam jenayah ini, dan subbiyat nisa'ahum wa atfalahum, dan diambil perempuan-perempuan mereka dan kanak-kanak mereka, dan juga masadir amwalahum, dan juga mengambil harta-harta mereka. Ini adalah peperangan. Memang dibolehkan buat perkara ini. Tetapi adakah hukuman ini Rasulullah terima? Ya, Rasulullah terima. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad hakamta bihukmillah, kamu telah menghukum dengan hukum Allah. Nabi Muhammad SAW menerima hukuman yang dipilih oleh Sa'ad bin Mu'adh, iaitu menyembelih lelaki-lelaki Yahudi. Sebab tu disebutkan ayat ini uli ba'sin syadid, iaitu sangat tegas dan juga sangat bengis. Ini adalah contoh, dan saya akan khususkan episod yang khas menceritakan tentang peperangan-peperangan yang berlaku antara para sahabat dan juga kabilah-kabilah kaum Yahudi. Ayat sambungan lepas itu, fajasu khilalad diyar, dan mereka ini memasuki kampung-kampung orang-orang Yahudi. Mereka ini merampas tempat orang-orang Yahudi. Dan kita lihat juga ini adalah syarahan kepada perkataan yang sebelum itu, uli ba'sin syadid, iaitu sangat tegas dan juga sangat bengis. Jadi ini adalah janji Allah, wa kana wa'dan maf'ula. Ini adalah janji Allah yang telah pun terjadi. Subhanallah, ayat ini menceritakan tentang betapa hebatnya para sahabat untuk menghapuskan kerosakan Bani Israel yang berada di Madinah. Ini telah pun berlaku, dan ini menjadi pengajaran untuk kita. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Kita boleh belajar di sini adalah nak tak nak, kita mesti jadi ibadah lana. Kita mesti jadi hamba-hamba Allah. Kita mesti lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat menjaga syariat Islam, mendirikan agama Allah, menjauhi perkara-perkara yang munkarat, menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Dengan semua itu, tambahan pula dengan ketegasan para sahabat, dengan keberanian mereka, bukan setakat solat saja, keluar berperang, angkat senjata, bukannya pergi deal berdamai dengan musuh dan sebagainya. Tak ada semua tu. Sebab tu disebutkan ini ibadana uli ba'sin syadid. Mereka ini hamba-hamba Allah, bukan takat-takat hamba-hamba Allah saja, bukan mereka yang solat, bukan mereka yang qiyam lail, bukan mereka yang baca Quran saja. Uli ba'sin syadid, tegas dan juga garang, bengis. Dan benda ni mustahil untuk berlaku kalau orang tu keluar daripada masjid dan berjumpa dengan orang, berdakwah dan sebagainya, dan juga berhadapan dengan musuh. Kalau kita lihat isu Palestin pada hari ini, dan ini yang kita boleh belajar daripada ayat ini. Kalaulah kita hendak mengalahkan musuh di hadapan kita, tidak cukup hanya untuk kita membaca Al-Quran, tidak cukup hanya untuk kita menunaikan solat, qiyamul lail. Tak cukup semua itu. Nak tak nak, kita mesti libatkan diri kita dalam perkara yang lebih effectiveness, perkara yang lebih memberikan kesan, iaitu melibatkan diri dalam politik. Cuba untuk yakinkan orang politik, atau orang politik itu sendiri menjadi ejen-ejen perubahan. Sebab orang politik mempunyai kuasa dalam sebuah negara, dan dia mempunyai kelebihan untuk mengubah apa yang sepatutnya diubahlah dalam sebuah negara itu. Jadi nak tak nak, ini adalah pengajaran yang kita boleh belajar. Ini bukan hanyalah sejarah. Kalau kita cerita ni, ni sejarah ni, itu zaman sahabat punya cerita. Kita dah tak, bukan macam ni cara kita membaca Al-Quran. Cara kita membaca Al-Quran adalah melihat dengan teliti dan cuba belajar. Sebab tu Al-Quran banyak kali sebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak kamu berfikir, tidakkah kamu mendalami apa yang kamu baca? Inilah cara kita membaca Al-Quran. Kita lihat bagaimana para sahabat, mereka ini bukan dihantar sahaja-sahaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan Yahudi. Bukan sahaja-sahaja, ada sebab-sebabnya, dan ada perkara-perkara yang mereka lakukan sehingga melayakkan mereka untuk melakukan perkara tersebut. Jadi ayat ini menceritakan sebenarnya apakah model yang kita sepatutnya jadi bagi untuk menghapuskan kerosakan Yahudi yang sedang menjajah di bumi Palestin hari ini. Dan saya rasa ini sahaja perkongsian pada hari ini. Jangan lupa subscribe. Saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Jangan lupa komen
di bawah, tekan like dan juga share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Kita jumpa esok, yang mana esok saya akan ceritakan bagaimana Allah SWT melebihkan orang-orang Yahudi ini supaya memudahkan mereka tiba di Baitul Maqdis dan melakukan penjajahan. Ada 3 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali dengan tali Allah dan juga tali manusia. Dan Allah spesifikkan ataupun Allah dan ayat ini mensyarahkan apa yang saya telah syarahkan tentang tali Allah juga tali manusia pada episod sebelum ini. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.